Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Abang ucapkan terima kasih, semakin hari semakin ramai orang yang dah subscribe channel Abang, yang jadi penonton video-video Abang. Sebenarnya bukanlah Abang yang bagus sangat cerita, tapi cerita yang Abang dapat tu memang kadang-kadang pelik-pelik. Macam cerita 2 hari lepas, memang pelik pasal mimpi untuk membalas dendam. Pelik bagi Abang. Lepas tu banyak lagi cerita-cerita pelik sebelum ni kan. Jadi sebabkan cerita-cerita pelik yang Abang kumpulkan ni dan digabungkan menjadi cerita dalam video Abang, disebabkan itulah video Abang jadi sedap nak dengar. Bukanlah Abang cerita. Abang cerita ni sama cerita macam orang lain, gunggang-gunggang, tersilap tempat, tersilap geografi, tersilap nama. Jadi hari ni Abang nak ceritakan 3 cerita yang berbeza disampaikan oleh orang yang berbeza. Yang pertama disampaikan oleh seorang budak lelaki berlaku pada tahun 2013 kalau tak silap Abang, dekat Jalan Great. Kali ni berlaku semula dekat Jalan Great. Kita kembali kepada video pertama Abang, kisah seram Jalan Great. Jadi cerita kedua pula berlaku dekat, kalau tak silap Abang, PLKN. Lebih kuranglah dekat PLKN 2009. Tapi Abang tak boleh nak beritahu PLKN yang mana, tapi dekat Negeri Sembilan. Ulang balik cakap, sorry ya. Cerita yang ketiga pula berkenaan dengan sepasang suami isteri, berlaku dekat Pekan Pahang tahun 2000. Jadi ketiga-tiga cerita ni memang ada tahap keseraman dia yang berbeza-beza. Jadi untuk tidak melengahkan masa, Abang akan cerita dekat kita semua. Abang akan kongsikan dekat semua yang menonton video Abang. Kurang-kurang kita ambil iktibar lah daripada cerita-cerita yang Abang sampaikan ni. Dan hidup manusia memang selalunya bertindih dengan alam sebelah. Kita tak boleh lari. Dan dalam 2 hari yang lepas, Abang ada post video, lepas tu ada bunyi ketukan pintu kan. Sebenarnya memang bunyi ketukan pintu 3 kali ataupun 2 kali macam tu. Tapi Abang positifkan diri. Abang anggap itu bukan gangguan. Tapi waktu malam, pintu Abang yang diperbuat daripada kayu tu, mungkin dia punya jisimnya mengecut. Jadi bila jisim tu mengecut, dia akan bunyi krak-krak. Macam tu lah. Bunyi seolah-olah ketukan pintu. Sebab malam kan, malam semua benda-benda mengecut. Maksudnya dia punya pergerakan zarah, dah cerita macam fizik pula. Pergerakan atom-atom dekat dalam tu kan kurang berlaga, sebab kurang panas. Kalau panas laganya kuat. Jadi disebabkan dia mengecut pintu tu akan bunyi kakak. Macam tu, macam bunyi orang berketuk. Kita positif lah. Kalau sebenarnya ada ketukan-ketukan misteri tu, Abang tetap anggap itu sebenarnya pintu yang mengecut. Jadi untuk mengelakkan daripada Abang sendiri seram. Okey, jom kita dengarkan cerita, ketiga-tiga cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Jadi kalau korang tengok hari ni Abang pakai baju ketat sendat mendat, sebenarnya ini adalah baju-baju lama. Dulu kan abang kan memang join buat gym, buat badan. Tapi waktu awal buat badan dulu kan masa muda lagi kan. Bila dah muda, naklah pakai baju-baju yang menampakkan badan tu. Untuk nampakkanlah kita ada usaha lah buat gym tu. Jadi baju-baju ni sebenarnya abang dah tak pakai lagi dah kalau dekat luar. Cumanya bila tak dipakai, nak disedekahkan orang macam tak berapa ikhlas sangat sebab baju-baju yang dah terpakai kan. Jadi abang pakai je lah untuk buat YouTube. Jadi hari ni memang sendat betul ni. Dia saiz M ni. Okey, cerita pertama ni disampaikan oleh Acid. Cerita dia dengan abang dia yang bernama Haziq. Acid ni, lebih Acid dah lebih kurang itu bukan, kedua-dua ni bukan nama sebenar. Abang gunakan nama penonton yang abang bagi. Bagi abang, bang gunakan nama saya bang. Jadi hari ni abang gunakan Acid dan juga Haziq. Acid ni 2013 dia belajar dekat satu universiti, iaitu UiTM Segamat kalau tak silap abang. Jadi bila cuti sekolah, cuti universiti lah, cuti semester, dia akan balik ke kampung asal dia, iaitu dekat Ipoh Perak. Bila dia balik dekat kampung dia, memang banyak aktiviti dia buat, terutama aktiviti yang melibatkan ronda-ronda di sekitar negeri Perak. Dan selalunya kalau dia buat rondaan-rondaan tu, dia tak buat seorang-seorang, dia buat dengan kawan-kawan dia. Jadi partner dia yang paling best sekali dia kata adalah abang dia, iaitu Haziq. Sebab abang dia ni memang kaki motor, dia pun kaki motor. Jadi bila berjumpa, memang banyaklah tempat nak boleh melawat dengan naik motor rum-rum ni kan. Motor-motor rempit ni.
Jadi nak jadi cerita, pada tahun 2013 tu, dia dapat undangan perkahwinan daripada kawan dia yang belajar sama-sama waktu diploma dulu. Sekarang waktu 2013 tu dia belajar degree, belajar ijazah. Jadi waktu diploma dulu dia ada berkenalan dengan seorang kawan perempuan, dan kawan tu kahwin pula 2013 tu. Jadi dia cakaplah dengan abang dia yang si Haziq ni, apa kata kita merempit daripada Ipoh Perak, kita pergi ke Kota Baru Kelantan. Kita pergi balik hari lah, dia kata, sebab perjalanan naik motor lebih kurang 6 jam macam tu. Atau abang dia kata, tak apa, set, kita boleh. Tapi kalau mak tanya nak cakap apa, kita tipu mak, kata. Mak bukan tahu, kata. Kita cakaplah kita nak pergi Kuala Kangsar Perak, kata. Jangan risau, tak ada apa-apa. Waktu tu abang dia kata, boleh ke tipu mak? Dia kata, boleh. Okey ni kita tipu-tipu sunat lah. Sebab kita bukan nak buat jahat. Dia kata, kita nak pergi undangan perkahwinan. Cuma kalau kita beritahu tempatnya dekat Kota Baru Kelantan, memanglah mak tak kasih. Jadi kita tipu mak, kita cakap dekat Kuala Kangsar Perak. Tapi mengikut kata Ajit, mungkin disebabkan tipu mak ni lah Allah bagi satu pengajaran untuk dia orang berdua. Okey, cerita macam ni. Jadi seperti hari yang ditetapkan tu, dia orang pun merempitlah. Pukul 5 pagi dia orang merempit daripada Ipoh Perak naik sampai ke Kota Baru Kelantan. Sampai dekat Kota Baru Kelantan pukul 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku 10 pagi lah sampai dekat Kota Baru. Jadi sampai ke Kota Baru, jalan-jalan, beli-beli barang. Sebabnya perkahwinan dia, majlis perkahwinan tu pukul 5 petang. Bukanlah pukul 12 tengah hari macam yang biasa-biasa kita buat. Budak perempuan ni buat perkahwinan pukul 5 petang. Ala-ala garden. Redup sikit lah kan. Kurang panasnya. Jadi nak menunggu pukul 5 petang tu, dia merayau loh banyak tempat. Sambil-sambil cari hadiah. Disebabkan si budak perempuan ni memang suka baca novel fiction, cinta ke, pengembaraan ke, jojambul ke, macam tu. Jadi dia pergilah ke kedai buku nak cari novel-novel ni. Jadi selepas dah cari, dah jumpa hadiah, dia pun balut-balut, tunggu pukul 5, dah sampai dekat-dekat pukul 5, dia pergilah menuju ke majlis perkahwinan tu. Tapi tak banyak masa yang boleh diluangkan. Dia orang berdua ni lah, Haziq dan juga Ajil ni, Ajil ke Acid yang lebih kurang lah, lupa nama. Tak banyak masa nak diluangkan dengan pengantin dan juga kawan-kawan. Sebabnya diorang terpaksa balik hari yang sama, merempit daripada Kota Baru Kelantan balik ke Ipoh Perak, ambil masa lebih kurang 5 ke 6 jam. Jadi selepas habis majlis, tak adalah habis majlis, lebih kurang pukul lepas-lepas maghrib macam tu lah kan, pukul 7 lebih, 7.30 macam tu, diorang pun minta diri merempit mula daripada Kota Baru Kelantan nak sampai ke Ipoh Perak. Inilah dia punya core ceritanya. Tadi dia punya mukadimah panjang, ini baru nak masuk core cerita. Jadi mula-mula yang bawa motor ni adalah abang dia, iaitu Haziq. Sebab abang dia ni lebih pakar bawa motor, terutama dekat kawasan gelap. Sekarang ni diorang akan melalui Jalan Gerik tau. Jalan Gerik daripada kalau ikut cerita lah daripada daripada Kota Baru nak ke Ipoh Perak. Jadi diorang dengar macam-macam cerita tentang Jalan Gerik ni. Macam-macam peristiwa yang pernah berlaku dekat Jalan Gerik. Jadi dia tak berani nak bawa motor. Si Ajit ni tak berani nak bawa motor, dia suruh abang dia bawa motor. Abang dia lebih pakar. Jadi berjalanlah dia orang, berjalan sampailah, bawa motor tak ada apa-apa, okey. Sampailah dekat Tanah Perak lah, Tanah Merah Kelantan. Bila sampai dekat Tanah Merah Kelantan, hujan lebat gila, selebat-lebat alam. Memang tak nampak jalan, kabus jangan cakap lah. Dia orang dalam kesejukan terpaksa berhenti tepi jalan. Tak adalah tepi jalan sangat, dia kata. Dia berhenti dekat satu kedai kosong. Kedai yang dibuat daripada kayu, tapi memang tak digunakan lagi. Macam kedai tinggal. Jadi dia berhenti dekat tepi tu. Dia tunggu sampai hujan teduh. Tapi Alhamdulillah, hujan tak adalah nak teduh sangat. Tapi boleh kata kurang sikit daripada tadi. Lepas tu abang dia cakap, si Haziq cakap lah, nak tak nak kita kena teruskan juga perjalanan. Ini baru pukul berapa? Baru pukul 10 malam macam tu. Kalau kita tak teruskan perjalanan, pukul berapa kita nak sampai rumah dengan keadaan badan penat? Jadi dia orang ni pun terus naik atas motor walaupun masih lagi hujan. Teruslah juga. Terus jalan. Terus sampailah lebih kurang pukul 11 malam dekat Tasik Banding. Bila sampai dekat Tasik Banding, abang dia dah keletihan gila-gila. Si Haziq dah keletihan gila-gila.
Jadi yang gantinya adalah adik dia yang ceritakan dekat abang ni, yang tuliskan email dekat abang ni, iaitu Ajil ni kan. Dia kata tak apalah, biarlah Ajil yang drive, abang pergilah duduk belakang rehat. Dia kata sebab naik motor kan berdua. Tapi selepas daripada tasik banding nak ke jalan seterusnya, mengikut kata Ajil, memang lampu tak ada. Lepas tu kenderaan pula memang sangat kurang. Jadi kebarangkalian untuk bertemu dengan pihak-pihak yang tidak sepatutnya memang sangat tinggi. Jadi nak buat macam mana, kan dah tadi dah tipu mak, lepas tu tak nak kena balik hari yang sama, tak boleh nak tidur mana-mana. Okey, waktu ni Ajil bawa. Bila Ajil bawa, dia kata bawalah, merempitlah dia. Malam memang gelap gila. Dia kata lebih kurang 100 lebih lah dia bawa kilometer per jam tu kan, naik motor pride dulu. Memang itu lajulah, boleh kata laju, sebab tak ada langsung kereta apa benda, kereta ronda pun tak ada, kereta ronda polis pun tak ada, memang tak ada. Jalanlah dia orang, jalan. Tiba-tiba memang takdir pada Allah Ta'ala nak tunjukkan lah kan. Tiba-tiba daripada jauh Ajil nampak ada satu kain putih melintang dekat tengah jalan. Maksudnya dekat atas jalan lah, kain putih. Berderau juga darah dia. Sudah, takkan ada kain putih. Tak apalah, dia jalan slow-slow. Tapi bila semakin dekat dengan benda Allah tu, baru dia pasang tu bukan kain putih, tapi sebenarnya zinc bumbung zinc. Bumbung ke lebih kata zinc lah kata. Jadi daripada jauh tu nampak macam putih, mungkin refleksi daripada cahaya-cahaya bulan. Tapi bila dekat zinc, dia pun langgar lah. Bila dia langgar zinc, terkejutlah abang dia yang tengah melalut-lalut kat belakang tu. Lepas tu bila abang dia terkejut, baru dia tahu sebenarnya abang dia nak tidur. Abang dia dah kena ngantukkan sangat-sangat. Jadi dia orang ni pun bertanya lah, berborak-borak lah, atas motor ni apa yang kita nak buat. Lepas tu adik dia cakap, tak apalah, kalau jumpa tempat-tempat berteduh nanti saya berhentilah, kita rehat sekejap. Lepas tu tak lama lepas tu dia nampak ada stesen bas yang lama yang tinggal, dan stesen bas tu di belakangnya adalah zinc yang berdiri. Bayangkan dekat stesen bas belakangnya ada zinc warna biru untuk memisahkan antara stesen bas dan juga beluka kat belakang tu. Jadi okey, tak apa, ingat nak berhenti, tapi disebabkan kawasan stesen bas tu nampak macam menakutkan, diorang teruskan perjalanan terus lagi. Tiba-tiba korang tahu apa dia nampak? Dia nampak stesen bas yang sama. Sudah, diorang teruskan lagi perjalanan. Lain macam ni, terus lagi perjalanan. Tiba-tiba jumpa lagi stesen bas yang sama. 4 kali dia jumpa stesen bas yang sama. Sudah, dia cakap dengan abang dia, bang macam mana ni? Dah 4 kali kita jumpa stesen bas yang sama. Atau abang dia cakap, tak apa, kita berhenti dulu dekat stesen bas ni, sebab mata aku dah rabak, dah nak pengsan dah. Okey, tak apalah. Dalam keadaan takut ni, diorang pun berhentilah dekat stesen bas tu. Berhenti, rehatkan badan. Abang dia terus baring dekat stesen bas tu, bus stop tu lah. Stesen bas, perhentian bas tu, dia terus baring. Yang dia ni pula, si Ajil ni pula, Acid ke Ajil ni, dia terus main handset. Sebab dia kata kalau dia tidur, abang dia tidur, kalau tiba-tiba ada gajah melintas ke apa benda, binatang buas, takut dia orang akan mengalami kesusahan lah di kemudian hari. Jadi dia main handset, dia jangan bagi tidur, dia biar abang dia tidur. Kat sinilah Tuhan nak menguji kan, Allah nak menguji. Tengah-tengah dia orang berehat, tiba-tiba dekat belakang, zinc belakang tu, bunyi benda ketuk. Tong macam tu. Kalau abang melompat naik atas motor, start motor jalan. Tapi diorang terbangun dan diorang berdiri tengok dekat zinc tu. Maksudnya berdepan dengan stesen bas tu. Bus station tu, bus stop. Tengok je, tiba-tiba lepas diorang tengok, bunyi lagi ketukan tong dekat zinc tu. Siapa pula yang mengetuk kuat-kuat? Dah diorang pandang satu sama lain. Bang, macam mana bang? Kata, tak apa, asyik baik abang dia ni yang si nama Haziq ni berani. Dia pun pergi cari batu, dia baling batu tu kat zinc, sopang bunyi kata. Bila berdengung lah dekat dalam keadaan yang gelap kan, tak ada kereta kat situ, bunyi dong, tong. Terus abang dia cakap, jangan kacau kita orang nak rehat, tahu tak? Dia kata.
Bila abang dia cakap macam tu, tiba-tiba dekat belakang zinc tu dengan benda berlari, seolah-olah ramai orang berlari. Dan bila berlari, abang dengan Haziq dengan Ajin dengan Haziq ni, adik-beradik ni dah tak tahu nak buat apa, dah ketakutan. Lepas tu tanya dengan abang dia nak buat macam mana. Kita start motor balik, tapi Alhamdulillah lepas tu dia orang terus balik. Sepanjang perjalanan tu tak ada apa-apa gangguan. Cuma yang peliknya, sama ada binatang ataupun makhluk alam sebelah yang kacau dia orang. Kalau dia kata tengok daripada bunyi tapak kaki yang berlari selepas dia orang balik batu, seolah-olah macam binatang. Tapi siapa pula binatang yang mengetuk-ngetuk zinc tu? Mustahil lah benda tu dia akan, kononnya babi hutan lah, contohnya babi hutan duk nyundul babi hutan tu tak sama dengan bunyi zinc diketuk, tak sama. Jadi sepanjang perjalanan ni diorang berfikir-fikir, akhirnya diorang sepakat sebenarnya ini adalah punca dia tipu mak diorang. Dia tipu mak dan Allah nak balas dengan sesuatu kan. Sebaik Allah bagi peringatan yang ringan-ringan. Jadi cerita pertamanya agak santai, pengajaran dia apa pun jangan tipu mak, jangan tipu ayah. Tak pasal-pasal kita nanti. Tadi abang pergi minum kejap lah. Jadi kita ada break untuk cerita yang pertama. Kita masuk cerita yang kedua. Dia segar sikit tekak. Cerita yang kedua ni adalah cerita berkenaan dengan seorang budak perempuan. Namanya, abang bagi nama Aisyah lah. Aisyah cerita dekat abang pengalaman kawan dia, bukan pengalaman dia, pengalaman dua orang kawan dia waktu diorang sama-sama dekat Camp PLKN di Negeri Sembilan. Tapi abang tak boleh nak beritahu Camp PLKN yang mana, takut-takut nanti kan ada benda-benda yang tak kena. Jadi berlaku pada tahun 2009 PLKN Negeri Sembilan. Cerita dia macam ni. Dekat sistem PLKN ni, mengikut kata Aisyah ni, tak banyak toilet dan tandas yang disediakan. Dia punya pelatihnya ramai, maksudnya yang ada dekat dalam asrama tu ramai, satu dom berpuluh-puluh orang. Tapi tandas dengan tempat mandi dia ada dua je, dua tandas, dua tempat mandi. Jadi memang menjadi kebiasaan budak-budak dekat situ berebut-rebut nak mandi waktu subuh. Jadi adalah beberapa orang yang akan mandi awal. Waktu mandi lebih kurang pukul 5.30 lah sebelum subuh, sebab dia orang nak pergi sembahyang jemaah semua kan. Tapi kebanyakan bukan kebanyakan, ada sesetengah budak yang akan pergi mandi pukul 4 pagi. Tujuannya adalah tak nak berebut-rebut. Dalam dom tu terkenal dua orang budak perempuan, namanya Siti dengan Mahfuzah. Siti dengan Mahfuzah. Siti dengan Mahfuzah. Diorang ni memang terkenal mandi pukul 4 pagi sebab tak nak berebut punya pasal. Jadi nak jadi cerita pada pagi tu, pagi yang hening bening tu, diorang pun, si Siti ni kejutlah si Mahfuzah ni. Mahfuzah bangun, dia kata kita nak pergi mandi, dia kata. Okeylah, Mahfuzah pun okey. Mahfuzah pun bangun, kesat-kesat mata. Siti dengan Mahfuzah pun pergilah bilik air. Ceritanya ringkas je tapi seram. Bila sampai dekat bilik air, dia orang pun berus gigi. Sambil berus gigi, borak-borak ni. Borak-borak, cerita pasal PLKN, cerita pasal jurulatih, apa benda nak buat lepas ni. Sebab PLKN kan selalunya yang ikuti PLKN adalah lepasan SPM. Jadi dia orang buat apa benda lah, borak-borak kosong. Lepas dah borok gigi, masing-masing pergi masuk toilet, membuang pula. Buang-buang, borak-borak lagi ni. Siti dengan Mahfuzah ni berborak-borak, rancak boraknya. Dia kata dalam banyak-banyak benda borak tu memang borak-borak tentang boyfriend lah, mana pelatih yang handsome nak jadi lelaki kan. Borak lagi. Habis dah buang air, masuk pula bilik air, borak lagi. Memang kaki borak lah dia orang ni. Borak lagi. Siti dengan Mahfuzah ni borak tergelak-gelak. Dah sampai tergelak-gelak tu simbah-simbah pula air, sebab bilik air sebelah-sebelah dia orang tak bertutup kan. Maksudnya atas ni masih lagi terlopong. Jadi simbah-simbah lain ni tergelak-gelak macam tu. Kau boleh bayangkan budak-budak perempuan bila mandi kan. Kalau budak lelaki mandi dekat kolah tengah tu aja, bor aja. Jadi budak perempuan mandi dalam bilik air.
Jadi lepas dah habis mandi tu, dah lama sangat mandi, Siti pun keluarlah daripada bilik air. Jadi Siti keluarkan daripada bilik air, dia cakap lah, Mahfuzah, dah lama sangat mandi, dah nak pukul 5.30 kot, nanti budak lain datang gitu. Aku tunggu kau kat sini lah. Okey. Jadi si Siti ni duduklah dekat depan bilik air tempat Mahfuzah mandi. Borak lagi. Gonggang. Kau terkelak. Bahan orang ni ngumpat sana, ngumpat sini. Bukanlah ngumpat, lebih kepada gosip lah kan. Gosip sana, gosip sini. Ho. Tiba-tiba dah dekat pukul 5.30, pukul 5 suku macam tu. Siti beritahu, Mahfuzah, dah lah cakap, aku dah penat sangat tunggu kau ni, aku dah malas lah tunggu, cepatlah sikit mandi. Lepas tu Mahfuzah yang dalam bilik air tu cakap macam ni. Dia cakap, tak apalah, kau pergi dulu, aku lama lagi nak mandi ni, ada nak buruh-buruh kuku, buruh-buruh rambut ni cakap. Jadi kau mandi dulu, aku nak shampoo pun makan masa, maklumlah rambut panjang mengurai, dia kata. Rambut panjang mengurai sampai ke kaki, jadi aku nak shampoonya lama sikit. Terkejut juga Siti, bila pula Minah ni rambut panjang mengurai pula. Tak apalah, dia kata, aku balik dulu dalam dom, kau mandilah dulu. Okey, jadi yang si Siti ni pun keluarlah daripada bilik air, masuklah ke dalam dom. Jadi memang mengikut kata Aisyah, sebab yang cerita kat abang ni Aisyah lah kan, mengikut kata Aisyah, diorang tak boleh buka lampu dom tau, sebabnya waktu tu masih lagi pukul 5 pagi, belum lagi masanya. Pukul 6 sekarang baru boleh buka lampu dom. Kalau dia buka lampu dom sekarang, kena terajang dengan pelatih-pelatih lain, sebab orang tengah nak tidur kan. Jadi pun dia pun masuk dalam dom tu, terjengkit-jengkit, dia pun gelap-gelap rambut, pakai baju. Ingatkan lepas tu dia nak duduk dekat katil, baring-baring ke, baca-baca ke apa benda lah kan, merehatkan diri. Bila dia melintas dekat katil Mahfuzah, baru dia tahu Mahfuzah ada duduk terbaring, terbungkang lagi kat katil dia. Waktu tu dia menjerit kuat-kuat. Bila dah menjerit kuat-kuat, dah macam bunyi alam, semua orang bangun lah kan. Bila dah semua orang bangun, dah kenapa pula Siti ni, waktu tu Siti tu dah macam fobia, histeria tau. Antara fobia dengan histeria, duduk tengah-tengah tu. Menjerit-jerit. Sampai kawan-kawan dia suruh tenangkan dia, bagi duduk. Korang tahu dia dekat apa? Waktu dia menjerit tu, waktu kawan-kawan dia tenangkan dia waktu tu menjerit, bukan menjerit aja. Dia cakap, aku nampak Mahfuzah mandi, aku mandi dengan Mahfuzah, aku mandi dengan Mahfuzah. Ulang-ulang perkataan yang sama. Jadi belum sempat kawan-kawan dia tanya, dah tahu jawapan kenapa dia menjerit. Sah dia termandi dengan Mahfuzah alam sebelah. Lepas tu bila dah tenang-tenangkan, istighfar, selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu barulah Mahfuzah tanya, kau biar betul, kau nampak mandi dengan aku ke tadi? Tadi aku pergi bilik air tadi dengan kau, aku borak, time berak aku borak, time mandi aku borak, bau gigi aku sebelah kau, dia kata. Aku borak dengan kau, tiba-tiba aku balik asrama tengok kau tenganga lagi tengah tidur. Waktu tu patutnya bangun pukul 6 pagi, pukul 5.30 pagi semua dah bangun, dah kecoh malam pagi tu. Dah masing-masing mengikut kata Aisyah, takut nak pergi bilik air nak mandi, dah takut nak terjumpa, kalaulah tiba-tiba terjumpa dengan Mahfuzah alam sebelah tu. Jadi waktu tu berteman-teman lah nak pergi mandi. Alhamdulillah tak jadi apa-apa. Tapi mengikut kata Aisyah, cerita ni memang sangat famous dalam PLKN di Negeri Sembilan tahun 2009. Jadi kalau antara korang ada di dalam dom tu yang tahu cerita ni, komen-komen dekat dalam komen kat bawah, betul-betulkan mana yang abang salah. Jadi dengan kata lain, sangat beruntung Siti sebab dapat berjumpa Mahfuzah di alam sebelah. Yang Mahfuzah pula rasa risau sebab mukanya telah dikopi oleh makhluk alam sebelah. Cerita yang ketiga berlaku dekat Raub Pahang kalau tak silap abang. Sama ada Pekan Pahang atau Raub Pahang, tapi lebih kepada Raub Pahang. Berlaku pada tahun 2000 ke 2001. Cerita ni disampaikan oleh seorang budak perempuan dan dia ni kata duduk dekat kawasan tu, duduk kawasan kampung tu, dan memang cerita ni bukan dia alami, dialami oleh seorang nurse dekat kampung tu. Tapi cerita ni memang famous dan memang cerita ni kalau abang cerita kat korang, memang korang kata ni ambil daripada filem Tak, ni bukan daripada filem, ni betul-betul
betul-betul yang terjadi. Dekat kampung tu adalah seorang nurse yang sangat cantik dan baik. Dia berkenalan dan berkahwin dengan seorang usahawan. Usahawan lelaki lah, berjaya lah. Jadi diorang pun hiduplah rukun damai. Cumanya bila bernikah dengan seorang usahawan, lepas tu bernikah pula dengan seorang jururawat, diorang ni susah ada masa bersama. Kadang-kadang isteri ada kat rumah, suami kena buat outstation. Kadang-kadang suami ada kat rumah, isteri pula ada kerja outstation. Jadi nak jadi cerita, pada tahun 2000 ke 2001 berlaku satu peristiwa yang memang heboh satu kampung. Cerita dia macam ni. Pada satu hari yang si suami diminta untuk bertugas keluar, ada kerja lah, dengan kata lain ada kerja yang dia kena tidur dekat Kuala Lumpur lah, kalau kau tak silap abang, dia kena tidur kat Kuala Lumpur. Jadi petang tu, lepas maghrib tu, bini dia siap-siapkanlah suami, masukkan barang semua. Lepas habis maghrib, si suami teruslah bertolak. Bila bertolak tu dah hilanglah, tinggallah bini dia sorang-sorang dekat rumah dengan kucing-kucing yang ada. Masa ni belum ada anak lagi katanya. Jadi bila nak isi masa kosong tu, tak ada apa-apa nak buat lah, si isteri pun buka-buka lah Quran kan, Al-Quran, buka-buka lah Al-Quran, baca-baca Quran, taranum. Lepas maghrib tu, lepas isyak tu, dah tak ada apa-apa dah, suami pun dah tak ada kan nak teman-teman. Jadi lepas tengah-tengah baca Quran tu, dia tak perasan nampak macam ada orang dalam rumah. Tapi dia rasa macam, tak apalah. Lepas habis baca Quran, dia pun tutuplah Quran. Bila tutup Quran, masih lagi dalam keadaan terlekung ni, tiba-tiba dia nampak suami dia melintas dekat depan bilik. Lalu suami dia melintas, dia teruslah menjerit. Lah, dia kata, patutlah nampak ada orang melintas-lintas kat rumah, abang tak jadi pergi ke? Suami tu jawab, tak, abang tak jadi pergi. Saja dia duduk kat sini teman-teman awak, dia kata. Jadi tak apalah, tak payahlah baca-baca Quran lagi lah. Dia kata, saya ada kat sini, jomlah kita borak-borak, dia kata. Jadi dia pun pergilah tanggalkan daun telekung lah, kain telekung. Kain telekung kain lah kan. Tanggalkan telekung, pergilah ke arah suami dia. Lepas tu tanyalah, abang nak makan ke tidak. Lepas tu dia pun makanlah sama-sama, bermakan sama-sama, gurau depan TV sama-sama, bertepuk tampar sama-sama. Tapi mengikut kata si isteri ni, ada satu benda yang pelik, iaitu kadang-kadang suami dia keluarkan suara garau kan. Contohnya tergelak-gelak macam bini kan, awak ni cantik juga awak dekat malam-malam, macam tu. Sedapnya makan ni, abang suka makan macam ni, macam tu lah, lebih kurang abang bayangkan lah. Bini dia rasa macam, apa hal suami aku ni buat latihan vokal ke apa, buat garau-garau suara. Tak apalah, dia kata. Jadi malam tu diorang pun masuklah tidur awal, legalah si suami isteri, sebab suami dia ada kat rumah, tak adalah takut sangat. Jadi diorang pun tidurlah dekat atas baring, atas katil. Si isteri tidur secara telentang, menghadap atas lah kan. Si suami mengiring, membelakangkan isteri. Jadi isteri dia pun tak apalah, suami dia nak mengiring, dia punya pasal lah kan, sebab rasa itu yang dia selesa. Tapi tiba-tiba Sialah kena kacau lah. Tak apalah. Berdoa. Okey. Dengar tak? Macam ada bunyi tak kena kan? Tak apalah. Okey. Jadi si isteri ni, seram pula abang. Jadi si isteri ni, bila dia tengah baring-baring, dia pun pergilah menghadap ke laki dia, konon-konon macam nak merapat-rapatkan badan kat laki dia lah. Baru dia perasan laki dah ada benda yang pelik, iaitu dekat separuh badan laki dia, bermula daripada bontot sampai ke kaki, berbulu, tak ada seluar. Seluarnya dah tanggal, berbulu daripada pinggang kaki. Terkejut gila bini dia. Terus bini dia bangun, kau bukan suamiku, dia kata macam tu. Lepas tu suami dia paling ke arah dia. Apa pula saya bukan suami awak? Dan memang saya suami awak. Apa masalahnya pula? Tu kaki berbulu, dia kata. Lepas tu lelaki tu tengok kaki dia. Saya suami awak lah, kaki saya memang macam ni. Tak, awak bukan suami saya. Awak adalah makhluk berbulu. Keluar daripada sini. Suami dia gelak. Suami dia bangun. Lepas tu suami dia berpaling membelakangkan isteri dia. Suami dia berlalu keluar daripada di celah-celah.
tembus-tembus dinding sampai dia keluar. Sampai waktu tu malam tu bini dia bapak takut gila dia kata. Terpaksa bini dia telefon sana sini minta pertolongan lah kan daripada jiran-jiran. Alhamdulillah berkat pertolongan jiran-jiran dan bini dia pun dapat menenangkan diri. Bila suami dia balik, dia ceritakanlah cerita ni. Jadi disebabkan dia ni minta tolong daripada jiran-jiran ni, semua roja-roja ceritakan kat jiran-jiran apa yang berlaku malam tu. Jadi jiran-jiran semua mulalah rasa macam sebenarnya makhluk berbulu-bulu ni selalunya adalah hantu raya. Dan hantu raya tidak akan muncul kalau tak ada yang membela. Mungkin ada di kalangan orang kampung yang sengaja nak memutuskan ataupun memberi fitnah kepada pasang suami isteri ni, jadi menghantar hantu raya. Macam tu lah lebih kurang. Jadi cerita ni boleh kata heboh satu kampung, semua orang tahu dekat Pekan Pahang. Jadi Raub Pahang ke Pekan Pahang lebih kurang. Jadi kalau korang ada dengar cerita ni tahun 2000 dekat Raub atau Pekan Pahang, boleh komen-komen kat bawah. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang 3 cerita pengalaman manusia kan. Jadi cerita pertama, janganlah tipu mak pengajarannya, nanti kita kena. Cerita yang kedua, PLKN, lain kali jangan pergi mandi berdua, mandi ramai-ramai. Kalau boleh bawa satu dom sekali pergi mandi. Sebab PLKN selalunya dalam hutan, tapi sekarang PLKN dah tak ada rasanya, menteri dah batalkan kan. Jadi ini kalau kita pergi camping-camping, pergilah ramai-ramai, jangan seorang-seorang. Dan yang ketiga adalah hantu raya ataupun makhluk berbulu macam ni memang dulu-dululah menjadi, boleh kata, budaya yang tidak diiktiraf, diamalkan oleh orang-orang kita kan. Jadi kalau siapa-siapa yang pernah ada pengalaman tu, diorang boleh tahu macam mana perasaannya apabila berdepan dengan hantu raya. Sebabnya yang si isteri nampak berbulu tu daripada bontot sampai ke kaki, tapi atas ni suami dia, memang totally suami dia, suara suami dia, mata suami dia, cuma berbulu. Kalau berbulu tu tak muncul, kaki dia tak nampak bulu-bulu tu, memang sampai ke siang lah bini dia tidur dengan hantu raya. Jadi alhamdulillah kan, Allah Subhanahu Wa Taala nak tolong. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.